Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah dalam untuk ihya malam-malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, kita hidupkan dengan majlis ilmu tadarus Al-Quran, dan pada malam ini kita nak baca kembali kitab yang beberapa hari kebelakangan ini kita tidak dapat nak baca kerana saya sendiri kurang sihat daripada sudut suara, dan kita nak baca adalah kitab sirah tentang baginda Rasulullah, ringkasan perjalanan hidup penghulu segala manusia, ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar, karangan Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa rahimahullahu ta'ala. Kita telah tiba pada tajuk yang mana Rasulullah dah tiba di Madinah. Kita telah sebutkan fasa demi fasa walaupun secara ringkas tentang apa yang baginda Nabi SAW lakukan di Mekah. Lalu pada buku ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-34. Ahlan Galid Spread, kemudian Jamilah Uthman, Azimah, Samsarina Saifuddin, M. Nasir Harun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita telah sebut tentang apa yang Rasulullah buat di Madinah. Pekerjaan Nabi SAW di Madinah. Adakah Nabi sampai di Madinah, Nabi terus rehat? Ataupun Nabi sampai di Madinah, Nabi ada perancangan? Ini yang kita nak baca daripada muka surat yang ke-34. Kata Dr. Hisham, ketika mana Nabi SAW tiba di Yathrib ataupun Madinah, baginda terus menamakan Yathrib dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah maksudnya bercahaya. Madinah maksudnya kota, ianya adalah kota yang bercahaya. Lalu Nabi tukar nama kerana nama memainkan peranan. Yathrib kebanyakan maknanya memberi makna yang kurang baik. Lalu sebab itu baginda Rasulullah tukar daripada daripada Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, dan semestinya ianya sentiasa bercahaya dengan kehadiran baginda di situ serta amalan manusia. Lalu daripada sini juga kita boleh belajar bagus untuk menamakan tempat yang kita ada. Contohnya Nabi SAW namakan, kita dah belajar dalam Syama'il, senjata baginda, tunggangan baginda, Nabi namakan mereka. Dan pada waktu itu bagus juga kita menamakan akan tempat kita, rumah kita, kenderaan kita dengan nama-nama yang baik. Lalu Nabi SAW bila tiba di Madinah, Nabi buat 3 benda. Yang pertama, membina masjid, kata penulis buku. Yang kedua, mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga, memeterai perjanjian dan kepercayaan dengan Yahudi Madinah. Sampai-sampai Madinah, Nabi terus buat 3 benda ini. Lalu kenapakah Nabi bina masjid? Kata Dr. Hisham, masjid dibina untuk menjadi satu tempat menunaikan ibadah. Satu, kerana umat Islam pada waktu itu banyak ibadahnya, solatnya dan sebagainya. Maka pada waktu itu dibina masjid untuk tempat ibadah. Tujuan yang pertama masjid. Yang kedua, sebagai satu pusat untuk menyampaikan risalah, untuk penyebaran ilmu. Mudah nak belajar ilmu, pada waktu itu datang ke masjid. Maka itu tujuan kedua pembinaan masjid. Dan yang ketiga, sebagai pada waktu itu tempat pertemuan bagi orang beriman, untuk merapatkan ukhuwah, untuk bertemu, untuk pada waktu itu melakukan apa-apa, semuanya bermula daripada masjid. Lalu ini 3 tujuan masjid, iaitu ibadah, menyampaikan risalah ataupun ilmu, dan tempat untuk merapatkan ukhuwah.
Kemudian, kenapa Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar? Kata Dr. Hisham, maksud daripada mempersaudarakan itu ialah Nabi menjadikan setiap seorang daripada kalangan Muhajirin pada waktu itu ada saudaranya daripada kalangan Ansar. Apakah tujuan Nabi buat begitu? Orang Muhajirin dipairkan, dipersaudarakan, dipertemukan dengan orang Ansar. Tujuannya, kita nampak cerdiknya Nabi SAW. Nabi tak nak orang Muhajirin ini rasa terasing. Dalam masa yang sama, Nabi tak nak bebankan orang Ansar untuk seorang Ansar menjaga beberapa orang Muhajirin. Lalu tujuannya adalah untuk membantu orang Muhajirin dengan harta, memberikan tempat tinggal. Kerana orang Muhajirin datang sehelai sepinggang, tak ada apa-apa, tak membawa harta, tak membawa apa-apa. Yang mereka bawa hanyalah pakaian di badan dan sehelai sepinggang. Lalu pada waktu itu ada masalah yang besar di Madinah. Ratusan orang datang dalam keadaan tak ada tempat tinggal. Maka Nabi cepat-cepat mempersaudarakan supaya setiap orang Ansar dia tidak terbeban untuk membantu banyak dan setiap orang Muhajirin tidak terasa asing di bumi yang baru ini. Perjanjian dan kepercayaan yang Rasulullah meterai dengan orang Yahudi pula adalah, iaitu dengan golongan Yahudi mana? Kata penulis buku muka surat 35, Yahudi Banu Qainuqa, Yahudi Banu Quraizah dan juga Yahudi Banu Nadir. Apakah perjanjian yang dibuat pada waktu itu untuk sama-sama hidup dalam harmoni dan sama-sama pada waktu itu hidup dalam aman? Lalu dengan 3 perkara yang Nabi buat dalam bentuk segera, dalam bentuk sangat cepat ini, kata penulis buku, 3 perkara ini, pembinaan masjid, merapatkan ukhuwah dengan persaudaraan, pada waktu itu menjauhkan orang-orang Yahudi kejahatan mereka dengan perjanjian, adalah benih-benih permulaan pembentukan negara Islam. Lalu sangat penting, masjid sangat penting dalam kehidupan seharian. Ukhuwah kita sesama keluarga, teman sangat penting. Dan yang ketiganya pada waktu itu mesti ada perjanjian hitam putih daripada sudut pada waktu itu untuk hidup aman, harmoni dan sebagainya. Kemudian penulis buku membawakan tajuk tentang kiblah yang mana pada awalnya Allah perintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan untuk ditukar semula ke arah Masjidil Haram. Lalu pertukaran kiblah ini berlaku untuk tempoh berapa lama? Menghadap ke mana? Itulah perbincangan pada tajuk yang kedua. Yang kedua kita malam ini. Lalu tadi kita dah belajar betapa segeranya Nabi buat, betapa telitinya perancangan, betapa jauhnya Nabi punya pandangan, itu kita dah belajar. Dan daripada situ juga kita nampak pentingnya masjid. Pentingnya masjid. Masjid adalah umpama madrasah untuk diri dan keluarga kita. Seterusnya, perubahan arah kiblat 15 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Bilakah berlaku? 15 Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Baginda Nabi SAW telah menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika salat sebelum baginda berhijrah dan baginda masih terus menghadap ke arah itu selepas hijrah. Penulis buku memilih pandangan yang mana menghadap ke arah Baitul Maqdis daripada Mekah lagi. Tetapi sebahagian ulama berpandangan menghadap ke arah Masjidil Aqsa hanya ketika mana Nabi tiba di Madinah. Kemudian baginda terus menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa selepas hijrah selama 17 bulan ataupun 16 bulan. Ini adalah tempohnya. Daripada waktu Nabi berhijrah, Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun yang pertama, berlarutan selepas itu selama 16 bulan ataupun 17 bulan. Hati baginda ketika mana menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sangat bergantung harap di langit, meminta kepada Allah supaya beralih menghadap ke arah Baitullah Al-Haram yang terletak di Mekah. Perkara itu akhirnya berlaku pada 15 Sya'ban. Lalu antara perkara peristiwa besar yang berlaku pada 15 Sya'ban adalah pertukaran kiblat pada tahun yang kedua Hijrah. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Firman Allah, kami telah melihat engkau wahai Muhammad mendongakkan kepalamu ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau senangi dan redai, itulah ke arah
Kaabah yang terletak di Masjidil Haram. Seterusnya, penulis buku terus membawa tajuk berkenaan tentang peperangan baginda. Apakah peperangan yang pernah berlaku yang mana pada zaman permulaan Nabi di Madinah? Kata penulis buku, tidak pernah berlaku peperangan baginda Nabi SAW berdasarkan dendam. Ini adalah sangat penting untuk kita faham. Berlakunya satu demi satu siri peperangan, ianya tak pernah berasaskan kepada dendam. Walaupun orang Quraisy menyiksa umat Islam di Mekah lebih kurang 10 tahun. Sebab 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi. Pada waktu itu belum lagi ada gangguan. Namun Nabi SAW punya peperangan tak pernah berasaskan dendam. Pengajaran untuk kita bahawa pada waktu itu jangan membalas dendam berkenaan tentang sesuatu perkara. Jangan berkaitan dengan dendam. Orang yang dendam hatinya takkan pernah tenang. Orang yang dendam dia hidup pada waktu itu dalam ruang lingkup kehidupan yang sempit. Maka pada waktu itu peperangan Nabi, poin dia adalah bukan kerana dendam. Ataupun yang kedua, peperangan Nabi bukan kerana permusuhan. Yang ketiga, Nabi berperang bukan kerana untuk menumpahkan darah. Ini 3 benda. Manusia berperang selalunya kerana 3 benda. Dendam, permusuhan ataupun suka menumpahkan darah. Dan Nabi SAW langsung bukan kerana 3 perkara ini. Bahkan peperangan yang berlaku hanya untuk menangkis serangan musuh atau sebagai satu pengajaran kepada golongan yang melampaui batas. Itu tujuan perang. Kebanyakan waktunya musuh yang datang nak serang Nabi di Madinah. Ataupun pada waktu itu Nabi dapat tahu musuh kumpul nak menyerang Madinah, lalu Nabi tak nak tunggu mereka kuat. Nabi SAW serang mereka dekat perkampungan mereka. Sebab itu kata Dr. Hisham, peperangan Nabi SAW juga bertujuan untuk menyebarkan dakwah serta mempertahankan seruan dakwah. Baginda Nabi SAW telah mengutuskan pasukan demi pasukan tentera sebelum tercetusnya perang Badar lagi untuk menjaga keamanan, mempertahankan kota Madinah, dan telah disyariatkan perang pada tahun yang kedua Hijrah. Ketika mana kat Mekah tak ada kebenaran untuk mengangkat senjata. Pada tahun pertama Hijrah pun tak ada kebenaran. Akhirnya Allah benarkan pada tahun yang kedua Hijrah untuk mengangkat senjata pada awalnya untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh. Antara peperangan yang berlaku, penulis buku mula membawakan. Ini semua kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada tahun yang lalu. Yang pertama, perang Abwa. Abwa ataupun dikenali juga sebagai Waddan. Peperangan Abwa dan Waddan berlaku pada bulan yang kedua tahun kedua Hijrah. Bulan yang kedua Safar tahun yang kedua Hijrah. Kenapakah berlakunya peristiwa Abwa? Kata penulis buku, Nabi SAW sendiri telah keluar membawa 200 orang para sahabat hendak berperang dengan puak Quraisy dan juga Banu Sakhrah bin Bakar yang berasal daripada Kinanah. Lalu pada waktu itu orang Quraisy yang pada waktu itu memulakan. Lalu Sa'ad bin Ubadah menguruskan Madinah bagi pihak Nabi sebab Nabi yang bawa tentera. Baginda Nabi SAW telah sampai di Waddan dan juga Abwa. Tidak berlaku sebarang pembunuhan di sana. Dan panglima perang dalam peperangan tersebut adalah paman Nabi, pakcik Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang ini merupakan ekspedisi ketenteraan pertama dalam Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah di sini, apakah Waddan? Waddan merupakan satu kawasan kampung di antara Mekah dan Madinah yang jaraknya lebih kurang antara 6 ke 8 batu daripada Abwa. Abwa adalah tempat di mana ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam didafankan. Lalu, apakah ekspedisi ketenteraan yang pertama? Itulah Ghazwah Waddan ataupun Abwa yang berlaku pada bulan yang kedua, tahun yang kedua Hijrah. Seterusnya, pada bulan yang ketiga, Rabi'ul Awal, berlakulah peperangan Buab. Pada bulan Rabi'ul Awal, Muharram bulan yang pertama, Safa bulan yang kedua, Rabi'ul Awal adalah bulan yang ketiga.
Kata penulis buku, orang Islam daripada Mekah telah keluar untuk menyelamatkan diri. Ini sebab. Kebanyakan sebab-sebab ini kita tak baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ada yang mereka kongsikan, ada yang tidak. Sebab itu bila kita baca buku ini, kita makin jelas kenapa berlakunya Abwa' dan Waddan. Kenapa berlakunya peristiwa Buat. Maka pada waktu itu ketika mana orang Islam telah keluar daripada Mekah untuk menyelamatkan iman mereka, golongan kufar Mekah telah menguasai, merampas, menyita harta benda para sahabat. Baginda Nabi SAW lalu dapat tahu ada satu kafilah milik Quraisy yang pada waktu itu membawa 1,500 ekor unta, yang mana dalam kafilah itu dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah seorang daripada pemimpin pasukan tentera Quraisy. Bersama dengan Umayyah tak ramai, hanya lebih kurang 100 orang lelaki yang menjadi pengawal rombongan tersebut. Lalu Nabi SAW meminta Sa'ad bin Mu'az, tadi Sa'ad bin Ubadah, yang ini Sa'ad bin Mu'az, untuk menguruskan Madinah. Lalu Nabi SAW keluar untuk mengejar rombongan Umayyah bin Khalaf ini. Dan Nabi SAW sampai di tempat bernama Buat. Baginda tidak berjaya bertemu dengan rombongan Quraisy, lantas pulang ke Madinah. Panglima perang pada waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Di manakah Buat? Tadi Waddan dekat dengan Abwa'. Buat merupakan kawasan gunung daripada pergunungan Juhainah yang berada dekat dengan kawasan Yamba' ataupun Yambu', ya nun ba'ain. Lalu, kenapa Nabi nak halang rombongan itu? Sebab jahatnya orang Quraisy, harta benda para sahabat yang para sahabat tak dapat bawa untuk hijrah, mereka rampas dan mereka jadikan modal perniagaan mereka. Dan itu menjadikan Nabi SAW tidak suka. Lalu harta-harta para sahabat mereka rampas, daripada rumah, daripada barang, daripada binatang ternakan, daripada apa pun. Orang Quraisy sita, rampas, dan mereka jadikan itu sebagai modal perniagaan mereka. Sebab itu Nabi nak sekat rombongan ini supaya dapat mengambil balik harta para sahabat, namun tidak berjaya untuk bertemu dengan rombongan Umayyah bin Khalaf bersama dengan 100 orang pengawal mereka yang dalam perjalanan nak menuju ke Syam. Seterusnya, ini berlaku pada Jamadil Awal, bulan yang ketiga tahun yang kedua Hijrah. Pada bulan yang sama juga, Rabiul Awal, berlakulah peristiwa Usyairah. Kata penulis buku, Nabi SAW untuk ketika ini telah menggunakan khidmat Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah merupakan adik-beradik susuan Nabi SAW. Dia berkongsi susu dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Thuwaibah ketika mana Nabi SAW masih kecil. Lalu Nabi minta adik-beradik susuan Nabi menguruskan Madinah. Nabi keluar menuju ke arah Syam, dan pada waktu itu jumlah pasukan Islam berjumlah 150 orang. Kerana apa Nabi keluar ke arah Syam? Nabi nak sekat rombongan perniagaan Abu Sufyan pula. Dalam pada ketika mana peristiwa Buat, rombongan perniagaan milik Umayyah bin Khalaf, yang ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan telah keluar dalam satu kelompok yang besar, tetapi beliau berjaya menghilangkan diri dan melarikan diri. Lalu Nabi SAW pada waktu itu telah bersekutu, maksudnya telah buat perjanjian dengan penduduk Usyairah, dan baginda pulang kembali ke kota Madinah. Panglima perang pada waktu itu adalah Hamzah. Di manakah Al-Usyairah? Merupakan satu kawasan untuk Bani Mudlij yang juga terletak berhampiran dengan Yambu'. Lalu apa yang kita belajar? Kita nampak betapa Nabi SAW hampir setiap bulan ada ekspedisi. Pada waktu itu, bulan Safar, Nabi keluar ke arah Waddan, Abwa'. Kemudian Rabiul Awal kita dah baca 2 kali, nanti akan datang lagi yang lain. Kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rabiul Awal ada 2 ekspedisi. Itulah ekspedisi ke arah Usyairah, dan kemudian sebelum daripadanya ekspedisi ke arah Buat. Dan dua-dua ini terletak dalam wilayah Yambu'. Apa yang kita belajar? Pada waktu itu Nabi SAW memang nak bagi amaran kepada Quraisy bahawa umat Islam pada waktu ini bukan lagi seperti di Mekah. Mereka pada waktu ini akan bangun mempertahankan hak mereka. Pada waktu itu harta-harta yang orang Quraisy rampas itu sebenarnya adalah milik umat Islam.
Selain daripada tujuannya kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi nak melemahkan ekonomi Quraisy dengan sekatan demi sekatan. Yang kedua, Nabi SAW juga pada waktu itu nak mempunyai hubungan dengan penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar Mekah menuju ke Syam, supaya laluan itu Nabi kuasai, dan orang Quraisy pada waktu itu akan menghadapi masalah untuk menggunakan laluan itu di kemudian hari. Contohnya kisah Usyairah tadi kita nampak, walaupun Nabi tak berjaya menahan rombongan perniagaan Quraisy, tapi Nabi dah buat perjanjian dengan penduduk Usyairah daripada kalangan Banu Mudlij. Sebab itu bila tiba masa mereka masuk Islam, berbondong-bondong mereka masuk Islam, sebab mereka dah ada hubungan dengan Nabi, mereka dah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berlaku juga pada bulan Rabiul Awal. Lalu Muharram bulan pertama, Safar berlaku satu ekspedisi. Kemudian Rabiul Awal bulan yang ketiga, dua ekspedisi. Selepas Rabiul Awal datangnya Rabiul Akhir. Selepas itu bulan yang ke lima adalah Jamadil Awal. Pada bulan yang keenam iaitu Jamadil Akhir, sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa ekspedisi yang penulis buku tak ceritakan di sini, tapi kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka berlakunya peristiwa perang Safwan, iaitu dikenali juga sebagai Badar yang pertama, tapi bukan berjumpa dengan orang Quraisy, berjumpa dengan orang lain. Bilakah Badar pertama berlaku? Pada Jamadil Akhir tahun yang kedua Hijrah. Kata penulis buku, lalu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Pada bulan yang keenam. Pada bulan yang keenam, tahun yang kedua Hijrah. Maka pada waktu itu datanglah Kars bin Jabir Al-Fihri. Pada waktu ini Kars ataupun dipanggil juga Kurs, KURZ, belum masuk Islam. Kars ini kemudian hari dia masuk Islam, dan dia antara orang Islam yang terbunuh dalam pembukaan kota Mekah. Ada orang bunuh dia secara pukul curi. Lalu akhirnya dia menjadi sahabat Nabi, bahkan syahid ketika mana dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Tapi waktu ini beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu ini beliau belum lagi masuk Islam. Bahkan beliau datang pada waktu itu menyerang haiwan ternakan penduduk Madinah. Kata penulis buku, Kars ataupun Kurs, ejaan dia Kaf Rozai bin Jabir Al-Fihri, telah menyerang tempat ternakan haiwan di Madinah. Lalu pada waktu itu nak menakut-nakutkan penduduk Madinah. Lalu Nabi SAW telah keluar untuk mengejarnya, dan pada waktu itu bagi menuntut kembali hasil rampasannya, hinggalah Nabi kejar dia sampai di Safwan. Baginda Nabi SAW terus menyerang Kars bin Jabir di sana. Kemudian baginda pulang semula ke Madinah dan meninggalkan Sa'ad bin Zaid dan Talha bin Abdullah untuk mengikuti perkembangan kafilah yang diserang. Dalam peperangan ini, baginda Nabi SAW menggunakan Zaid bin Harithah yang merupakan hamba yang Nabi telah merdekakan untuk menjaga Madinah. Panglima perang pada waktu ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada buku ini, kita belajar satu benda yang tak ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dua orang sahabat yang kita nampak tadi, iaitu Sa'ad bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah. Okey. Kitab Ar-Rahiqul Maktum saya dekat atas. Okey. Lalu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita belajar pada tajuk peristiwa Badar, Nabi letakkan dua orang sahabat untuk sentiasa berkawal dekat tempat yang terletak di antara Syam dan Madinah. Kenapakah Nabi letakkan dua orang sahabat ini? Kerana Nabi nak tahan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Sebab rombongan ini dalam perjalanan pergi daripada Mekah menuju ke Syam, Nabi tak berjaya halang. Inilah rombongan yang sama yang dipanggil sebagai peristiwa Usyairah pada muka surat yang lalu, iaitu rombongan perniagaan Abu Sufyan daripada Mekah dia menuju ke Syam. Nabi dah cuba halang, tetapi pada waktu itu tidak berjaya. Kenapa? Sebab dia berjaya melepaskan diri. Rombongan ini yang ketika mana dah tiba di Syam, dah berniaga dengan harta-harta umat Islam yang mereka rampas di Mekah. Maka rombongan ni ketika mana dalam perjalanan balik, kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, waktu itu Nabi ada letakkan dua orang sahabat yang namanya adalah
adalah Sa'ad bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah berkawal di satu tempat. Bila dah mendapat khabar rombongan ini dah mula bertolak balik, mereka kena maklumkan Nabi SAW. Namun dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tak disebut bila Nabi hantar dua orang sahabat ini. Tetapi dalam kitab ini jelas. Apa yang kita belajar dalam kitab ini, rupa-rupanya Nabi SAW tugaskan dua orang sahabat ini untuk menjaga akan rombongan perniagaan Abu Sufyan sebenarnya daripada peperangan Safwan yang berlaku pada Jamadil Akhir lagi. Yang berlaku pada Jamadil Akhir. Selepas Jamadil Akhir datanglah Rejab, datanglah Sya'ban, dan akhirnya memang pada bulan Ramadan terjadilah peristiwa Badar. Lalu dua orang sahabat yang ditugaskan untuk pantau pergerakan pulang rombongan perniagaan Abu Sufyan adalah sahabat yang sama, Sa'ad bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah. Rupa-rupanya daripada kitab ni kita faham, waktu daripada peristiwa Safwan, Nabi dah tugas dua orang ini tak payah balik ke Madinah, kekal di tempat yang tertentu, ambil maklum bila rombongan itu akan pulang. Inilah dua orang sahabat yang sama. Lalu bila kita baca kitab sirah yang berbeza, makin jelas pemahaman kita tentang sirah. Kita boleh cantumkan di antara dot-dot cerita itu supaya kita boleh nampak gambaran yang lebih besar. Okey. Dan pada waktu itu panglima perang adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu dua orang sahabat ini yang akhirnya kemudian hari mereka balik ke Madinah maklumkan Nabi. Tetapi pada waktu itu masih Allah tak izinkan, maka rombongan perniagaan Abu Sufyan mereka ubah arah jalan, mereka tak lalu Badar, mereka lalu di kawasan pesisiran pantai. Okey. Lalu ini berlaku pada Jamadil Akhir, iaitu bulan yang ke-6. Rajab adalah bulan yang ke-7. Sya'ban adalah bulan yang ke-8. Sya'ban adalah bulan yang ke-8. Ramadan adalah bulan yang ke-9. Maka pada bulan yang ke-9, iaitu Badar, iaitu Ramadan, berlakulah peristiwa Badar Al-Kubra. Kata penulis buku, Perang Badar Al-Kubra pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Nabi SAW telah mengetahui kedatangan rombongan perniagaan Quraisy yang mana pada waktu itu mereka pulang daripada Syam dengan jumlah yang sangat banyak, iaitu sebanyak 1000 ekor unta. Mereka bawa pulang 1000 ekor unta daripada Syam yang penuh dengan muatan, yang pada waktu itu penuh syarat dengan keuntungan. Kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, jumlah keseluruhan pada waktu itu adalah 50,000 dinar anggaran. Bersamaan zaman kita lebih kurang 50 juta plus. Itu dia punya keuntungan barang-barang perniagaan yang mereka bawa. 50,000 dinar. Satu dinar lebih kurang 1,000 lebih. Kalau kita kata 1,000 pun dah menjadi jutaan ringgit. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, keluarlah kalian ke arah kepadanya, semoga Allah memenangkan kalian ke atasnya. Riwayat Al-Baihaqi yang disebutkan dalam Dalailun Nubuwah. Akan tetapi Abu Sufyan telah menghantar orang. Waktu itu Abu Sufyan dia mendapat tahu yang Nabi memang nak sekat rombongan perniagaan dia. Maka dia telah menghantar orang untuk meminta bantuan Quraisy. Siapakah yang dia telah hantar? Itulah Damdam Al-Ghifari. Damdam pada waktu itu dia telah buat propa. Dia telah pada waktu itu koyakkan baju dia, lukakan muka dia dan juga kenderaan dia, unta dia. Dalam keadaan begitu dia masuk ke Mekah, dia mainkan emosi orang Quraisy dan penduduk Mekah, lalu mengatakan Rasulullah yang buat semua ini. Padahal Nabi belum bertemu lagi dengan rombongan perniagaan Quraisy. Maka siapakah yang Abu Sufyan hantar? Damdam Al-Ghifari. Maka pada waktu itu dia juga melalui jalan yang lain, dan iaitu melalui jalan pesisiran pantai, dan rombongan mereka terselamat. Abu Sufyan kemudiannya memberi isyarat untuk orang musyrik Mekah supaya pulang kerana dah tak perlu, rombongan kami selamat, kami tak bertembung dengan Muhammad, kami ikut jalan lain. Akan tetapi Abu Jahal bertegas menyatakan dengan sumpah untuk mereka duduk di Badar selama 3 hari. Mana Muhammad yang berani nak menyerang rombongan perniagaan kami? Kita duduk dekat Badar 3 hari. Kita minum arak, mendengar muzik, nyanyian dan memperdengarkan nyanyian. Lalu perkara itu dipersetujui oleh kebanyakan orang Quraisy yang lain. Cumanya kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum,
ada beberapa ratus orang yang tetap patah balik. Dia tak nak ikut perancangan rancangan Abu Jahal. Kata penulis buku, bertitik tolak daripada sini, Nabi SAW telah keluar untuk bertemu dengan mereka bersama 316 prajurit. 316 prajurit kerana dikira juga termasuk 3 orang sahabat yang mana bersama, yang mana daripada sudut perbezaan pendapat Badar, ada pendapat di antara 313 hingga 717. Lalu pada waktu itu mereka bawa 70 ekor unta yang mereka bergilir-gilir satu ekor unta beberapa orang, dan hanya 3 ekor kuda. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum mereka mengambil pandangan 2 ekor kuda, milik Zubair ibnu Al-Awwam satu dan milik Miqdad bin Aswad yang kedua. Dan pada waktu itu rombongan Quraisy pula berjumlah 950 prajurit. Sebab daripada awalnya 1000 lebih, ada beberapa ratus orang yang tak bersetuju dengan pandangan Abu Jahal. Mereka keluar nak selamatkan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tapi rombongan dah selamat, kenapa nak perang lagi? Muhammad punya pengikut adalah keluarga mereka juga. Lalu ada beberapa ratus orang tak setuju, maka pada waktu itu mereka patah balik ke Mekah. Lalu sebab itu daripada 1000 lebih tinggal hanya 950 orang. Mereka juga ada 700 ekor unta, ada 100 ekor kuda. Berlangsungnya pertempuran saat mereka bertemu, dan Allah telah menurunkan para malaikat untuk membantu dan menetapkan hati mereka yang mengesakan Allah. Kemenangan akhirnya berpihak kepada orang Islam, dan telah syahid daripada peristiwa ini hanya 14 orang sahabat, dan seramai 70 orang daripada Quraisy telah terbunuh dan 70 orang lagi telah tertawan. Terbunuh juga dalam pertempuran ini musuh Allah, Abu Jahal, dan sebahagian daripada pasukan tentera Quraisy. Firman Allah, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri nikmat Allah. Lalu Allah ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 123 tentang peristiwa Badar. Maka ini peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang ke-9 pada tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Seterusnya pada bulan yang berikut, iaitu bulan Syawal tahun yang kedua Hijrah, berlakulah pula peperangan Bani Sulaim. Kerana pada waktu itu Bani Sulaim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak bersetuju dengan tentera Islam. Kata penulis buku pada muka surat yang ke-41, setelah pulang orang Islam ke Madinah dan hanya duduk di Madinah selama 7 malam. Pada waktu itu mereka duduk di Madinah hanya 7 malam kerana Ramadan, dan pada waktu itu sampai ke Syawal. Nabi SAW mendapat tahu bahawa Bani Sulaim ingin menyerang orang Islam. Maka Nabi meminta Siba' bin Urfutah Al-Ghifari untuk menggantikan Nabi mengawal Madinah. Siba' bin Urfutah, Nabi lantik dia untuk mengawal Madinah pada banyak peristiwa. Ketika mana peristiwa Bani Sulaim pada tahun kedua Hijrah, dan yang signifikannya ketika mana perang Khaybar pada tahun yang ke-7 Hijrah, pun pengganti Nabi di Madinah adalah Siba' bin Urfutah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi SAW pada waktu itu meminta dia untuk menguruskan Madinah, dan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam solat. Golongan kufar telah berhimpun di Al-Qudr, iaitu satu nama kawasan air yang terdapat padanya burung-burung yang warna gelap. Lalu Nabi berada di sana selama 3 hari dengan jumlah tentera 200 orang para sahabat. Lalu Nabi SAW tetap tinggal di Al-Qudr tadi selama 15 hari. Kemudian barulah Nabi SAW kembali ke Madinah kerana tidak berlaku sebarang pertempuran. Bani Sulaim tak datang, dan bila mereka nampak kesungguhan Nabi tunggu sampai 15 hari, menjadikan mereka takut. Lalu Nabi SAW pulang membawa harta rampasan yang ditinggalkan daripada binatang ternakan oleh orang-orang Banu Sulaim. Inilah berlaku pada tahun yang kedua Hijrah pada bulan Syawal.
pada bulan Syawal juga, pada 15 Syawal, baru sahaja Nabi balik daripada peperangan Bani Sulaim. Maka pada waktu itu orang Yahudi Banu Qainuqa mula menzahirkan perasaan tak puas hati mereka. Pada waktu itu mereka mula menzahirkan sikap permusuhan mereka. Lalu Badar 17 Ramadan. Kemudian selepas itu dalam bulan Ramadan juga, sehinggalah masuk kepada permulaan Syawal, Nabi menuju ke Al-Qudar pada waktu itu kerana mendengar adanya ancaman daripada Banu Sulaim. Namun tak berlaku perang. Balik daripada peristiwa Banu Sulaim, berlakulah pula peristiwa orang-orang Yahudi Banu Qainuqa. Berderet peristiwa demi peristiwa yang berlaku. Banu Qainuqa merupakan golongan Yahudi yang tinggal di Madinah. Bahkan mereka golongan yang kaya, golongan Yahudi yang terkemuka, golongan elit Yahudi. Mereka juga sebenarnya telah mengikat perjanjian dengan Nabi SAW dan baginda juga telah mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka ini adalah golongan yang kaya kerana menguasai pasaran emas dekat Madinah. Sebab itu menjadikan mereka sombong. Lalu mereka golongan yang mahir dalam seluk-beluk emas. Selepas kemenangan orang Islam dalam peperangan Badar, mereka mula menzahirkan api permusuhan terhadap orang Islam. Lalu kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pada waktu itu mereka ejek pada sahabat, bolehlah korang nak berlawan dengan Quraisy. Quraisy mana pandai lawan, cuba lawan dengan kami. Bahkan mereka dah kumpulkan dan membuat persiapan senjata yang banyak. Mereka mula berbaik-baik dengan Quraisy. Lalu Nabi SAW memberi peringatan kepada mereka tentang hubungan dua hala yang telah dimeterai, yang telah ditandatangani daripada perjanjian. Sehingga kan keadaan pada waktu itu menjadi sangat teruk ketika mana ada seorang wanita Islam yang telah masuk ke pasar Yahudi Banu Qainuqa. Waktu ini umat Islam belum lagi ada pasar ataupun suq Manakha waktu itu belum ada. Dan Nabi pun pada waktu itu tidak ada masalah untuk para sahabat berniaga dan berurusan berjual beli dengan orang Yahudi. Namun ketika mana ada salah seorang wanita Islam masuk ke pasar Yahudi Banu Qainuqa, maka pada waktu itu salah seorang Yahudi nak memalukan wanita Islam ini. Mereka ikat hujung kain yang menutup kepala wanita ini kepada salah satu tempat, sehingga ketika mana wanita ini bangkit, terbukalah aurat dia. Maka pada waktu itu orang Yahudi tertawa. Wanita ini berasa malu, merasa maruahnya pada waktu itu telah dipermalukan. Maka dia pun menyebut, aduhai Islamku, dalam keadaan dia kecewa, sehingga kan datang seorang lelaki Islam berlaku pergaduhan dengan lelaki yang melakukan perkara tak baik kepada wanita Islam tadi, sehingga orang Yahudi itu terbunuh. Ketika mana orang Yahudi itu dibunuh oleh lelaki Islam tadi, maka kerana itu pasar Yahudi, maka orang Yahudi yang berada di pasar itu telah membunuh sahabat Nabi SAW tersebut. Lalu Nabi SAW pada waktu itu pergi ke perkampungan mereka. Nabi SAW kepung mereka selama 15 hari. Akhirnya mereka menyerah diri. Mereka juga diusir daripada kota Madinah sebagai balasan daripada apa yang mereka lakukan. Rentetan daripada ini kita nampak Nabi mula bina pasar sendiri, iaitu pasar umat Islam yang dikenali sebagai pasar Manakha ataupun suq Manakha, terletak pada zaman ini berhampiran dengan Masjid Nabawi. Maka ini berlaku pada bulan Syawal. Lalu Syawal ada dua peristiwa. Peperangan bersama dengan Banu Sulaim yang berlanjutan juga selama 15 hari daripada penghujung Ramadan sampai Syawal, dan peristiwa pengepungan Yahudi Banu Qainuqa yang juga berlaku selama lebih kurang 15 hari pengepungan tersebut. Minta maaf. Okey. Seterusnya, peperangan As-Sawi pada bulan Zulhijjah. Lalu Syawal adalah bulan yang ke-10. Selepas Syawal, bulan yang ke-11 adalah Zulqa'dah. Dan selepas Zulqa'dah, pada bulan yang ke-12 tahun yang kedua Hijrah, pada bulan Zulhijjah, berlakulah peperangan As-Sawi. Kata penulis buku, pada 5 Zulhijjah, iaitu pada bulan yang ke-12 daripada kalender Islam, tahun kedua Hijrah, Abu Sufyan pada waktu itu dia datang nak serang Madinah. Tapi bukan nak perang betul-betul, sekadar pada waktu itu nak membebaskan diri mereka daripada sumpah yang mereka telah buat. Lalu pada waktu ketika mana orang Quraisy dengar yang rombongan
tentera Abu Jahal telah kalah. Antaranya Abu Sufyan ada bersumpah, aku takkan menggauli isteriku sehinggalah aku menuntut balas di atas kekalahan Quraisy di Badar. Tapi dia tak berani, dia takut. Lalu pada waktu itu dia bawa rombongan kecil nak serang Madinah, nak bunuh beberapa orang sahabat yang ada di pinggir Madinah dan cepat-cepat balik semula ke Mekah supaya dia boleh bebas daripada sumpahnya, dan pada waktu itu dia tidak malu di atas sumpahnya. Sebab itu kata penulis buku, lalu pada waktu itu 200 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pada waktu itu mereka telah keluar. Maka mereka menyerang kaum muslimin. Ketika mana mereka sampai di hujung Madinah, mereka bunuh 2 orang Ansar dan membakar 2 buah rumah, termasuk sebahagian daripada pohon kurma. Ketika mana Nabi SAW dapat tahu, Nabi SAW keluar daripada Madinah, kejar mereka. Lalu mereka lari dalam keadaan pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka bawa tepung sawik, yang mana sawik adalah tepung, gandum dan bali yang diadun dengan susu dan air. Campuran itu dipanggil sawik. Mereka bawa makanan itu. Minta maaf, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita baca, bila pada waktu itu mereka dah tak boleh larikan diri, mereka campak sawik tersebut. Sebab itulah peperangan ini dipanggil sawik. Berapa lamakah Nabi tinggalkan Madinah? Kata penulis buku, hanya selama 5 hari. Alhamdulillah, kita dah habis dah tahun kedua hijrah Nabi SAW. Bermula muka surat 44. Kita akan sambung daripada tahun yang ketiga hijrah, daripada peperangan demi peperangan yang berlaku. Lalu kepada sahabat-sahabat yang dah baca kitab Ar-Rahiqul Maktum dengan saya sebelum daripada ini, sebenarnya ini adalah sekadar ulangan yang menambahkan pengetahuan dan melengkapkan kisah-kisah yang kita dah baca sebelum ini. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz, dan kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku sirah ini, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikut. Jam 2 kita ada tadarus, insya-Allah. Kita pun berada pada malam yang ganjil. Moga-moga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.